Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sadaqallah. Ayat-ayat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada ilmu kepada diriku ini melainkan apa yang telah diturunkan, yang diberikan Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat menyintai Allah dari sisi Allah, nikmat di mana Allah memberikan pengetahuan, kefahaman tentang diri Allah hingga kita ini kenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah mengenalkan dirinya kepada kita, tentulah kita ini jahil. Maka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita faham tentang dirinya hingga kita tidak ada was-was, tidak ada ragu, tidak ada syak lagi bahawasanya kita ini tidak pernah ada. Ada hidup kita ini adalah menceritakan kehidupan, cerita-cerita tentang keesaan, keagungan Allah. Alhamdulillah, syukur kita apabila kita dapat didudukkan kefahaman ini hingga kita istiqamah, tidak berganjak, sentiasa hidup ini mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Itulah hala tuju sebenar. Cerita-cerita yang Allah hendak tajalikan. Apa yang ada pada kita dan sekian alam ini adalah tajali Allah SWT. Menerusi dia mentajalikan, yang pertama adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sekarang ini berada di bulan yang penuh syafaat, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih menjelaskan bahawasanya hidup dan matiku memberi syafaat. Maka hidupnya memberi syafaat dah tentu. Rasulullah SAW ini adalah menerangi sekalian alam ini. Dan sahabat bertanya, matimu ya Rasulullah mempunyai syafaat juga. Apa maksudnya? Maknanya hidup dan mati Rasulullah sentiasa memberi syafaat. Kerana sifat itu adalah sifat Allah. Muhammad itu adalah sifatullah, sentiasa menerangi sekalian alam. Itu yang harus kita pahami.
Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah. Kita tadi anak-anak santri dan kita semua bersama-sama menyaut panggilan untuk kata-kata menyuruh. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kata-kata menyuruh daripada Allah itu kepada orang yang beriman. Orang yang beriman itu merasakan keleburan, maka dia menyaut, menunjukkan kalam yang menyebut selawat yang dipanggil itu tadi tidak lain daripada diri keesaan Allah Subhanahu wa taala. Manisnya, lazatnya bila kita berselawat, kita merasakan bukan kita yang berselawat, tetapi innallaha, sesungguhnya Allah lah yang berselawat kepada sifatnya kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kita berkasyidah, kita mengucapkan puji-puji, itu sebenarnya bukan kita lah memuji, tetapi Allah lah yang memuji sifatnya sendiri. Maka itu kita telah mengecapi rohaniah, makanan rohaniah. Kita melontarkan tadi gasidah-gasidah, selawat-selawat tadi, puji-puji itu tadi dengan perasaan kelazatan, keasyikan, tenggelam di dalam keesaan Allah, merasa asyik, tenggelam di dalam keasyikan Allah dan keasyikan sifatnya Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat nak kita ungkapkan. Tak ada bayaran ganjaran yang lebih sedap melainkan kita rasakan keleburan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan panggilan Allah untuk menyuruh kita bersalawat kepada diri sifatnya Nur Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya tak terhingga apabila kita merasakan ini dari Allah, bukan dari kita. Maka kita tidak ada yang membebani kita, kerana kita telah mendapatkan kelazatan sebenar-benar bersalawat, di mana seperti mana yang kita bersalawat tadi bukanlah untuk kita, tetapi bersalawat itu tadi adalah nak menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha agung. Keagungannya tadi dia menciptakan daripada nur zatnya sendiri, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa menerangi. Selagi orang-orang yang beriman meleburkan diri dalam cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia telah menghilangkan beban-beban kesyirikan. Dia menghilangkan keakuan diri di dalam dia berselawat. Dia membuangkan dulu ahsidau alal kufar. Keakuan diri, hendakkan balasan ini, balasan itu. Bukanlah maknanya Allah itu mungkir janji. Allah SWT menjanjikan karena telahum jannatul firdaus ini dan jannah-jannah yang lain. Dan kita ni khalidina fiha la yabghuna anha, kekal dalamnya tidak berganjak. Itu janji Allah benar. Tetapi di sebalik itu kita harus faham, ada yang lebih indah, ada yang lebih lazat, ada yang lebih asyik lagi daripada apa yang telah Allah janjikan. Allah menjanjikan itu sebab kita bersifat nak melihat, hendak merasakan. Maka Allah jadikan surga dan neraka untuk kita merasakan betapa nikmatnya surga itu tadi, tak dapat nak diucapkan oleh
perkataan. Itu syurga yang Allah jadikan daripada setitis kenikmatan yang di sisi Allah. Allah membuatkan 100 nikmat. Allah membuatkan 100 nikmat. Maka satu daripada 100 itu, maka Allah salah satunya adalah surga dan sekalian alam ini. Itu baru setitis. Maka Allah boleh jadikan 1000 nikmat. Tapi Allah nak ceritakan 100 nikmat dan hanya satu titik itu sekalian kenikmatan-nikmatan hingga surga itu sekali adalah daripada bahagian setitis itu. Maka lihatlah bagaimana Allah itu nak menceritakan tentang dirinya itu nikmat yang tidak mampu kita nak kisahkan. Dari itu kita setiap kali kita berselawat nikmat demi nikmat Allah memberikan kepada kita. Apabila kita tenggelam, lebur, hilang keakuan diri, Allah lah yang berselawat. Ya Allah, jangan biarkan aku tak berselawat. Engkau lah sebenarnya yang berselawat. Dibagi lagi nikmatnya tak terik. Tapi kalau kita berselawat, kita memandang nakkan sesuatu. Nakkan gini, nakkan ni. Betul, saya tak cakap salah. Nakkan Rasulullah hadir, nakkan apa ni. Itu semua bagus. Tapi ada yang lebih nikmat daripada itu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak. Iaitu engkau tenggelam, tak ada keakuan diri, tak ada apa-apa yang engkau hendaki, melainkan engkau nak tenggelam kembali asal, iaitu Allah lah berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, nurun ala nur, cahaya. Dan kita sendiri tidak mengakui bahawa kita yang berselawat. Sebab yang berselawat tu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menyuruh memulai untuk berselawat. Dialah juga yang berselawat. Baru disuruh malaikat-malaikat. Baru disuruh orang yang beriman. Apa maksud disuruh kepada orang beriman? Orang beriman ni betul-betul merasakan benar-benar selawat seperti mana aku berselawat. Dia tidak mengaku dia berselawat, tapi dia tidak mengaku dia berselawat. Maka itu Allah berpanggil orang yang beriman selawat. Itu maksudnya. Bukan saya tak bagi maknanya orang tak beriman berselawat boleh juga, tapi dia dapat bagian daripada satu bagian nikmat. Dia tidak dapat maknanya seolah-olah 100% nikmat. Bagi orang yang kenal diri, kenal Allah, dia lebur, tak ada keakuan, dia berselawat terus. Dia merasakan kemanisan, kelazatan. Bahawa dirinya sudah tidak ada yang adanya Muhammad. Kebersamaan Muhammad itu tadi bukanlah menunjukkan dua. Kebersamaan sifat dan zat bukan menunjukkan dua. Tetapi seesa. Nak diceritakan tadi ia bersifat itu. Supaya kita tahu kita tak memiliki sifat. Yang memiliki sifat perangai itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Perangai Allah itu dia sentiasa asyik dengan diri dia sendiri, seperti dia memuji kepada Muhammad tu, berselawat kepada Muhammad, sebenarnya dia asyik pada dirinya sendiri. Di situ setiap orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, maka dia berselawat, dia akan merasakan keasyikan. Itulah dia dinamakan selawat yang telah membukakan segala pintu-pintu gaib dan telah membukakan segala hajat-hajat tercapai apabila kita tenggelam. Kerana di situ hala tujuan sebenar kita berselawat hingga lebur tak ada keakuan diri dan merasakan sebenarnya Allah lah asyik pada dirinya sendiri. Itulah selawat. Dia mengucapkan sendiri dirinya asyik pada dirinya sendiri sejak azali abadi. Maka kita telah menyaut, maknanya kita telah memahami apa itu salawat, bahawasanya salawat itu dialah memuji dirinya sendiri kerana Muhammad itu tidak lain adalah sifat diri. Jadi bersyukurlah anak-anak santri semua yang hadir, yang mendengar dalam YouTube ini, beruntung kerana kita telah memahami dari sisi Allah apa makna salawat yang sebenar-benar.
Kita merujuk kepada Al-Quran, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi-nabi itu adalah sifat-sifat Allah. Seluruh 124,000 nabi-nabi memiliki isi dalamnya tajalli sifat-sifat Allah. Maka memujilah sifat-sifat Allah yang ada pada nabi itu tadi. Dan bila kita tenggelam, baru kita tahu tak lain yang kita puji sifat-sifat yang pada nabi itu adalah diri Allah Esa sendiri. Faham? Alhamdulillah. Itulah selawat yang sampai. Bila selawat itu sampai, maka merasalah kita. Bukan lagi Rasulullah menoleh, tetapi kita dah tenggelam dalam dirinya, dalam keesaannya, hingga hilang keakuan diri kita. Maka rasakanlah. Maka kitalah yang nanti akan yang dikatakan tadi, hidupku dan matiku, kata Rasulullah, adalah memberi syafaat. Maka barulah kita faham bahawa kitalah pengganti-pengganti untuk menzahirkan, memberikan sekeliling kita ini syafaat-syafaat. Bukanlah kita ni Nabi, tapi kita dah tak ada, dah tenggelam, dileburkan oleh Allah. Memang betul pun, bila kita dah dileburkan oleh Allah, baru kita tahu kita ni la ilaha illallah. Tak ada. Semua sekian alam tak ada. Yang ada hanya Allah. Tapi bagi yang tak kenal diri, tak kenal Allah, minta maaf. Kita sama-sama mohon kepada Allah supaya pada bulan Rabiul Awal ini, hari kelahiran, mengingati hari kelahiran kekasih Allah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah mengurniakan dari sisi Allah rahmatnya untuk kita faham apa itu selawat yang sebenar-benar. Maka kami hanya menjelaskan, yang memberikan, yang membukakan hidayah untuk faham itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami harapkan ada pendengar-pendengar semua dapat memahami dan berselawatlah dengan cara ini. Dengan cara ini saja yang akan benar-benar kita perjumpaan, merasakan betul-betul bersama, asyik betul-betul. Bukan lagi kita seolah-olah berangan-angan untuk diberi balasan, nakkan hajat kita, tujuan kita berselawat. Itu semua bukan saya kata betul, tapi utamakan ibu dia dulu. Macam mana kita tadi utamakan, bukannya tadi Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah. Bukan utamakan jannah, utamakan ridha dulu. Bukan jannah tu tak boleh minta, ridha dulu. Jadi selawat ni kita juga membolak balikkan diri kita, supaya yang membolak balikkan hati kita tu dia. Jadi setiap kita berselawat, dialah yang berselawat, Allah lah yang berselawat atas sifatnya sendiri. Kenapa hebat sangat Muhammad sampai Allah berselawat? Kita tak faham. Kerana Muhammad itu adalah tajalli dirinya juga, tajalli sifatnya. Jadi itu kita harus faham. Kembalikan kepada setiap sesuatu itu kepada tauhid. Apapun jalannya mesti tauhid. Menomorsatukan Allah, tak lain. Tajalli sifatnya, tajalli afalnya, tajalli asma'nya, itu esa semuanya. Bentuknya pun esa, afal, sifatnya pun esa, nama asma'nya pun esa, tentu zatnya juga esa. Kerana esa tu tadi menunjukkan dia adalah satu. Seperti huruf nombor 1, dia akan mengeluarkan nombor 2, mengeluarkan nombor 3, mengeluarkan nombor 4, mengeluarkan sampai berjuta-juta nombor, tapi tetap asalnya nombor 1. Dan setiap yang masuk ke dalam nombor 2, nombor 3 sampai berjuta nombor, mestilah bersumber dari tajalli yang satu tadi. Dan sedangkan yang satu ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wadaniyah, esa.
Jadi di situlah kita nak lihat. Setiap bilangan-bilangan yang banyak Allah ciptakan menunjukkan daripada asalnya huruf alif, huruf satu. Tanpa alif, tanpa huruf satu, tak jadi semua huruf. Dan sekalian huruf itu semua berjuta-juta, tak mampu kita hitung. Mesti harus kembali kepada huruf alif atau huruf satu. Kerana itu Allah menjadikan itu tauhid satu, maka bilangan dia tetap banyak macam mana pun tetap menunjukkan satu. Pahami dan telisik benar-benar perkataan ini supaya kita melihat kepada sekalian alam ini yang banyak menunjukkan satu. Bukan lagi menunjukkan banyak, sebab kita dah faham asalnya memang satu. Bila dia zahirkan banyak, bukanlah banyak tetapi tetap juga satu. Kerana dia yang memberikan daripada satu tu memberikan pada tajali-tajali yang lain yang banyak. Tapi asalnya tetap daripada tajali yang satu. Bila kita faham, alhamdulillah rohaniah kita akan merasakan, mengesakan Allah sentiasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah kaedahnya yang dibawa oleh Asy'ariyah. Ya. Jangan ingat ini dibawa oleh saya pula. Ini maknanya semua para nabi-nabi, semua Rasulullah, semua punya wali-wali Allah, semuanya membawa. Yang kita faham, Asy'ariyah. Ini tauhid yang sebenar. Ya, tak ada tauhid yang lebih benar lagi melainkan dibawa oleh Asy'ariyah. Dan siapa yang mengikut Asy'ariyah, dia tetap tauhid yang benar. Mengesakan Allah SWT hingga hilang, tak ada keakuan diri. Itu bukannya Mansur Al-Alash. Itu bukan Syekh Siti Jenar di Jawa, bukan. Itu Asy'ariyah, diterima oleh Allah SWT, diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun keadaannya satu, jadi yang berjuta-juta, tetap yang berjuta-juta tu menunjukkan keesaan Allah satu. Daripada satu. Jadi jangan kita tertipu banyak tu sampai kita lupa bahawa itu asalnya satu. Banyak macam mana pun dia tajalikan, tetap kita nampak Allah dahulu satu. Itu yang dibawa oleh Asy'ariyah. Ya, jangan pula kita kata ini ilmu wahdatul wujud lah. Tak. Inilah tauhid yang sebenar-benar yang diiktirafkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jangan kita was-was lagi. Tak ada jalan lain lagi ini ya. Apapun yang terjalikan oleh Allah Ta'ala, kita akan nampak yang mentajalikan. Bukan tajali itu tadi, yang mentajalikan. Nabi Musa melihat cahaya, bukanlah Allah tu cahaya, tapi tajali cahaya tu untuk Nabi Musa nampak Allah mentajali. Kerana Allah kata, engkau tidak boleh nampak aku ya Musa. Tetapi cukup engkau aku memandang, aku akan tajalikan di situ cahaya. Maka bukanlah Allah di situ, tapi cahaya tu nanti akan menyebabkan engkau lebur, hilang keakuan diri. Dalam tenggelam tauhid cahaya nur Allah, nur Muhammad, tenggelam, barulah aku beriman pada engkau ya Allah. Di situ Asy'ariyah. Jangan pula kata ni tak betul. Ini yang paling betul. Ya, jangan cari tauhid yang lain lagi. Ini mesti tak ada keakuan diri. Kalau masih ada keakuan diri, dia tak sampai lagi, kesian dia. Perbetulkan dia, kesian. Dia masih lagi terawang-awang, tidak di atas langit, tidak di bawah, tak sampai. Ibarat baling bola ke atas, tak dia yang sambut. Di tauhid harus disambut. Siapa yang sambut? Allah sendiri yang sambut. Dia juga yang baling, dia yang punya barang, dia semuanya dia. Tentulah dia yang sambut. Sambut tu makna tak adalah keakuan diri kita, dia semua. Itu kalimah itu harus kita faham betul-betul, la ilaha illallah. Pentingnya la ilaha illallah tu kena faham dulu, baru
ilmu-ilmu yang lain akan menompang kepada la ilaha illallah untuk sampai. Ini yang sebenarnya nak dibawakan sukatan pelajaran ini kepada anak-anak kita sejak daripada dalam rahim ibu. Daripada air mani itu lagi kita dah mengiktirafkan Allah ini adalah benih Allah, benih Muhammad. Daripada benih itu lagi dah Allah Ta'ala ajar, bukan benih engkau. Kerana engkau mendapat rasa nikmat Rahman, isteri dapat Rahim. Siapa yang bagi tu? Bersatulah Rahman dan Rahim, asyik berasyik, maka terpancar Nur Muhammad dan Nur Zat Allah Ta'ala letak dalam rahim. Begitu sekali nak tauhid tu tadi, hingga tak ada kita, dia semua. Terpancar keluar, di azan, di apa semua. Cahaya semua. Cahaya Nur Allah, Nur Muhammad. Tu tadi. Baru kita ini lahir lagi, kita mendidik anak kita sampai dia lahir sampai akil balik. Akil balik mana dia sampai waktu balik, sampai kepada akal ya, akil. Akal dia dah faham bahawa hidupnya harus mengesakan Allah. Itu nama akil balik. Bukan dah umur 16 tahun, 17 tahun dia dah akil balik. Memang dia dah akil balik dalam segi itu. Tapi dalam segi kefahaman kepada Allah, akalnya belum lagi diperkenalkan diri dia dengan Allah. Dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Belum mampu lagi disebut akil balik. Selagi dia belum kenal diri, kenal Allah. Perkataan akil balik itu adalah dia dah kenal diri, dah kenal Allah. Waktu sampainya bertepatan dengan umurnya, iaitu 16 ataupun 17 ataupun ditentukan oleh. Mana betul. Bukan keadaan tu, tapi jiwanya dia dah merasakan tadi untuk mengesakan Allah. Sampailah akal dia tu sampai. Dia dah mengetahui bahawa hidupnya tadi tak lain. Anak ini dia dah dewasa, akil balik. Kerana dia dah tahu mengesakan Allah. Dia tahu dia mengesakan Allah. Dia tahu tak mensekutukan Allah. Bila ada keakuan diri, dia telah mensekutukan Allah. Jadi berapa banyak sangat manusia yang ke arah ni. Itu yang harus kita faham. Kita dah jauh daripada mengamalkan ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada para Rasul, para Nabi, para wali-wali Allah. Kita dah jauh daripada ilmu Islam kita ini. Hanya ilmu Islam yang bersifat zahiriah. Al-Quran yang kita baca ni sekadar Al-Quran yang bersifat zahir. Tidak kita ambil batinnya. Ilmu Islam pun kita ambil sekadar zahirnya. Batinnya Islam tu kita tidak memiliki. Kerana kita masih lagi dalam keadaan jahil dengan Allah, maka kita tidak akan faham maksud ayat Quran itu tadi. Tapi kalau kita membaca dengan rasa yang kita tidak ada apa-apa, maka Allah akan menceritakan dalam tu, kita akan melihat dalam Quran tu cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sistem ni nak kita perbetulkan. Kita mengatakan tadi dalam Quran sampai berlagu bunyi, kita kata Allah tidak suka kepada riba. Allah suka berjual beli. Kita sekadar melagukan, kita sekadar baca tahu tapi tidak mengamaliahkan apa yang disuruh oleh Allah. Kata-kata itu adalah menyuruh. Jangan Allah membenci, mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Riba termasuk macam-macam riba hari-hari ini kita berkeliling kita. Beli rumah riba, beli kereta riba. Duit cukup nak beli pun kita nak ambil pinjaman juga. Dalam pinjaman tu ada riba. Dah riba pula, dalam riba ada riba lagi. Apa tu? Insurans pula. Mesti beli kereta, mesti ada insurans. Dipaksanya kita mengambil riba. Insurans pun riba juga. Penipuan. Asal nama penipuan tu riba lah. Jadi habis duit-duit orang Islam pergi kepada orang-orang yang membuat riba tadi. Menciptakan riba. Siapa menciptakan riba? Yahudi.
Dia nak merosakkan kita, dia nak menghancurkan kita. Allah nak menyelamatkan kita. Rasulullah SAW menyelamatkan kita. Wali-wali Allah nak selamatkan kita. Orang-orang arif billah, mursyid-mursyid nak selamatkan kita. Sebelum kita membaca Quran, sebelum kita bersolat, sebelum kita berpuasa, dia bersih. Kena bersihkan dulu. Ini kita di dalam keadaan najis, dalam keadaan memakan yang haram. Ibaratnya, aku tak makan haram, aku tak makan khinzir, aku tak makan benda. Tak. Engkau melakukan perkara haram, itu adalah riba. Sebab Allah membenci, mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Tapi engkau tak benci, kau tak rasa tu benda haram. Maka itu bila engkau berdiri rumah engkau tak tenteram, engkau berzikir nama Allah, tak rasa asyik kepada Allah. Engkau naik kenderaan, engkau tak suka berzikir, engkau masang lagu-lagu. Kau bagi kau itu tenteram, menyebut nama Allah dalam, tak tenteram. Dia ada kesan dia daripada teguran Allah SWT. Itu Allah menegur tu bahawa ada sesuatu yang tak selesai. Dari itulah segala-gala amal ibadah kita ini, Allah melihatkan tadi mukhlisin, kesucian. Kesucian dulu ke ataupun amal. Allah tu menyuruh kita mensucikan dulu. Membersihkan kita daripada sifat mengambil benda-benda yang dibenci oleh Allah. Terutama tadi kita dah terbiasa mengambil, iaitu perkara yang tadi saya ucapkan. Minta maaf saya cakap. Kita dah terbiasa. Perkara riba ni biasa. Hingga kita tengok keliling 95% mesti ambil. Sebanyak mana harta pun ada, tetap dia nak mengambil tu juga pinjaman riba. Sedangkan Allah benci pinjaman, Rasulullah benci umat dia pinjam. Sebab pinjam yang bagi manusia ni tadi, dia nakkan imbalan tadi yang akan memiskinkan kita lagi. Akan menjauhkan kita lagi dengan Allah SWT. Dengan pinjaman yang dibagi kepada kita. Dia bagi kepada anak kita berbagai-bagai. Dia kata pinjaman untuk belajar. Apa nama dia? Untuk anak kita pandai dapat belajar, dia bagi duit dulu untuk pergi belajar. Apa nama dia? Nanti dah dapat sijil dah bagus, ikut kerajaan, ikut ni, kerja dengan Petronas, kerja dengan. Dan dibagi je kita kereta, dia bagi je mudahkan kita untuk buat pinjaman. Kita tak sedar. Inilah jalan-jalan Yahudi untuk nak bawakan kita sedikit demi sedikit ke lubang biawak. Sedikit demi sedikit untuk kita jauh kepada Allah. Bila kita dah jauh sangat pada Allah, kita pun menyetujui cara ni. Sekarang ni kita dah peringkat, banyak orang dah menyetujui bahawa bank Islam ini adalah bagus untuk kita buat pinjaman. Padahal tak ada istilah bank Islam. Bila sebut bank aja, itu dah kesyirikan. Itu yang dah dibenci oleh Allah. Diharamkan Allah. Bank aja sebut. Dia pasti mana punya bank pergi ke ala Yahudi. Walaupun dia tutupi dengan bank Islam, tetap juga lebih hebat mainan dia tu tadi riba. Kalau kita pinjam bukan kepada Islamik, bayarannya, interest dia agak rendah sikit. Tapi mengapa Islamik tinggi pula? Kacau. Senang je kita ditipu. Orang kita bila sebut Islamik, macam seolah-olah kita ni dapat kelulusan daripada Allah, boleh buat. Padahal itu semua adalah harta benda dan juga sesuatu yang akan membawa kita kepada keadaan kesyirikan ataupun kekotoran. Menyebabkan hati kita jadi kotor. Hati kita jadi gelap. Hati kita disebut nama Allah, hati kita tak bergetar, tak rindu kepada Allah. Rugi. Sebab kita berbuat menzalimi diri kita sendiri. Allah melarang riba tu, kita rosakkan diri kita sendiri. Sudahlah tu. Berpindah. Dan kalau kita duduk dalam
projek Yahudi ni tadi, beletan-beletan Dajjal ni tadi, tentera-tentera Yahudi. Kalau kita duduk dalam tu, kita akan terbelit. Ya. Jadi keluarlah daripada najis sistem ni. Sistem ni adalah sistem najis. Keluarlah. Ya. Allah dah suruh kita keluar dah. Keluar dulu baru kau solat, baru kau puasa, baru kau. Selagi kau duduk dalam akuarium ataupun sangkar najis ini bersama dengan Yahudi punya sistem, maka engkau tidak akan rasa kemanisan dalam beribadah pada Allah. Engkau tak dapat sifat ihsan seolah-olah kamu melihat Allah, merasakan betul-betul dengan Allah. Dan kamu tak dapat rasakan ya Allah tu lebih dekat daripada diri kamu sendiri. Disebabkan mengambil perkara-perkara yang najis ni tadi. Haram, kotor ni tadi. Ya, sampai bila kita nak biarkan? Kita nak cuci dengan zikirullah. Tak boleh. Bukan saya cakap tak boleh. Tak boleh zikir. Jangan salah faham. Keluar dulu Allah Ta'ala kata. Hijrah dulu. Hijrah dulu. Asidah wa'ala kufar. Tegas. Jangan dibiarkan lambat. Nantilah. Boleh lambat. Aku lambat mati lagi lah. Jangan tertipu. Kematian tak tahu. Besok kejap lagi. Nyawa saya, nyawa siapa-siapa pun. Akan bila-bila saja. Jadi keluar cepat. Rasulullah Allah Ta'ala sendiri nakkan kita keluar dulu. Keluar. Aku perlihat. Keluar dulu. Jangan. Kau tak dapat pertemuan. Tak dapat rasa denganku. Keluarlah wahai hamba-Ku. Keluarlah. Ya. Nanti Allah SWT sayang kepada kita. Berbagai-bagai dia buat kepada kita untuk tegur kita supaya keluar. Kita tak membaca teguran-teguran Allah itu tadi. Diturunkan Rasulullah SAW. Diganti dengan ayat-ayat Quran, mukjizat tu tadi. Kita sekadar baca aja. Kita tak mahu pesanan-pesanan tu kita bawa dalam kehidupan kita. Kita rasa kita dah baca Quran, kita rasa dah cukup. Kita rasa anak kita dah hafiz Quran, kita rasa anak kita dah berjaya. La haula wala quwata illa. Tapi sedangkan masih lagi guru-guru, ustaz-ustaz, ulama-ulama masih mengiyakan perjalanan riba ni tadi berlangsung dalam negara kita. Kita boleh rasa tenang lagi seolah-olah kita rasa negara kita dirahmati oleh Allah. Allah sentiasa merahmati. Tapi engkau tadi tak merasakan rahmat Allah. Allah suruh keluar daripada sangkar najis Yahudi tadi. Yang telah lama dia menyangkar dengan beletan, iaitu beletan yang dinamai membutakan mata hati kita dengan Allah. Hingga kita tidak nampak mata hati kita dengan Allah. Yang kita nampak di depan kita yang nyata adalah kehendak hawa nafsu. Dan orang Yahudi telah membesarkan, telah menaikkan hati-hati kita supaya naik diri kita. Jadi kita mengikuti hawa nafsu. Sebab apa? Sebab kita sendiri nakkan kepentingan, maka kita mengikuti sistem Yahudi. Yang Yahudi itu memang nak naikkan diri, bukan nak hilangkan diri. Jadi kita tersilap. Kita telah nak sendiri naik diri kita, hawa nafsu kita diri. Maka Yahudi ni tahu, maka dia akan naikkan. Jangan salahkan Yahudi, sifat dia gitu. Jadi kita yang silap, kita nak bersifat, beli kereta. Kalau jiran sebelah beli kereta lagi mewah, dia beli hutang. Kita pun hutang lagi, beli kereta lagi mahal. Kita berlawan. Dekat nak raya ni, beli macam-macam perkara. Jiran sebelah, kita pun beli. Semua hutang. Semua riba. Lah sedang membebankan kita. Malam tak boleh tidur, siang tak boleh keluar rumah. Takut dibebani, minta hutang. Jadi jiwa kita sentiasa takut dengan dunia tu tadi. Sebab kita tak dapat kalahkan dunia. Nakkan tadi diri tak dinaikkan, nak diangkat dengan cara melanggar sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak naikkan kita dengan sistem Allah. Kita menurunkan diri kita, menjahanamkan diri kita dengan sistem keakuan diri. Allah mengajarkan la ilaha illallah supaya hilang keakuan diri. Tapi kita baca la ilallah, lagi naik diri kita sebab kita tak faham apa sebenarnya yang Allah Ta'ala suruh kita lakukan.
Seperti mana Rasulullah SAW, para nabi, para wali Allah, mereka terus mengesakan Allah. Bukan mengesa membesarkan diri. Kita dah terbawa. Banyak. Semua membawa keakuan diri banyak. Dan jadi hari-hari dah kita lihat, kita bercampur manusia yang semua nakkan keakuan diri. Engkau nak keakuan diri, aku nak keakuan. Semua nak keakuan diri. Jadi kita tak nampak mana satu yang betul ni. Semua dah kita nampak. Semua nak keakuan diri dah. Tak original. Yang original, kita tak ada keakuan diri. La ilaha il. Tapi sebutnya la ilallah. Tapi bawa keakuan diri. Tak kena dengan sebutan. Banyak kita tertipu dengan beletan-beletan ini tadi. Satu hari, Iblis pernah datang kepada Nabi Isa AS. Dia kata, Nabi Isa, kau ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Iblis datang suruh apa ni, perkataan dia bagus. La ilaha illallah, ikut Isa. Nabi Isa kata, buat apa aku nak ikut? Aku dah memang mengamaliakan la ilaha illallah. Memang betul aku tak mampu nak goda kau. Cabut Iblis. Kita nak begitu. Sekali kita la ilallah, perangai kita selalu kita nak cari esakan Allah. Tak ada keakuan diri dalam kehidupan kita. Macam Nabi Isa. Iblis suruh sebut pun nak sebut, apa guna sebut? Sebab aku dah memang amaliahkan. Bukanlah maknanya kita tak bagi sebut. Tapi kita kena faham. Jangan tertipu pula dengan sebutan. Bila kita dah faham, sebutan tu seiringan dengan kita punya kefahaman. Maka itu kehidupan kita adalah asidak walal kufar, tegas. Kita berpegang kepada ketiadaan, keakuan diri dan tak mahu orang angkat diri kita. Sebab diri kita dah diangkat oleh Allah, selagi kita mengesakan Allah, tak ada orang yang lebih tinggi lagi. Kalau kita dah letakkan diri kita tak ada, Allah lah kita yang paling tinggi dah. Jangan ada lagi sifat keakuan diri. Kerana kita dah bercampur dengan masyarakat, baik dia orang politik, baik dia orang mekanik, baik dia apa pun posisi dia, sekarang ni kita lihat mereka tak mampu untuk nak membawakan tadi perangai hilang keakuan diri. Sebab dia dah terbiasa belas tahun, puluh tahun, terbiasa dengan sistem dalam kerajaan, sistem dalam kilang, sistem dalam perubatan, sistem dalam apa pun sistem, semuanya mengajakkan kepada membesarkan diri. Hingga persekolahan, hingga kan tadi universiti Islam, hingga kan apa pun masuk, sijil, kan ke diri tu. Semua sistem yang ada sekarang ni, sistem nak bawa kita hancur, iaitu dia nak naikkan diri kita. Kita pun sok-sok tadi, dia nak naikkan diri kita, silap kita. Maka tu kita kena cari ataupun kita kena olahkan sendiri, jumpa mursyid-mursyid, jumpa ahli Allah. Dia tahu. Engkau zikir banyak mana pun kau tak selesai lagi, dia tahu. Ahli Allah ni dia tahu. Engkau kena bereskan asidak wal kufar. Kau masih ada lagi sombong ni. Kau masih ada keakuan dirinya. Aku tak bagi zikir lagi. Aku tak mau bagi zikir. Sebab kau belum suci lagi. Setelah kau dah keluar daripada sistem najis tu tadi, baru kau zikir, baru sedap. Jadi dia tak bagi. Dia belajar. Kau buat macam mana pun dia kata belum lagi. Ni dah 10 tahun dah, belum lagi. Dah sudah dia bocor rahsia, dia kata. Kau keluar daripada sistem riba. Kau berzikir pun 10 tahun. La ilaha illallah 10,000. Masih lagi takkan suci kau. Keluar. Hijrah. Tinggalkan. Tinggalkan. Rasulullah tinggalkan. Duduk dalam sistem di Mekah tu, sistem Yahudi kan. Sistem jahiliyah. Rasulullah dah sampai orang-orang jahiliyah suruh keluar. Maknanya Allah suruh keluar. Keluar hijrah. Jangan duduk dengan diorang dulu. Hijrah dulu. Kuatkan dulu. Hijrah tu dah kuat kita betul-betul. Bersama dengan Ansar. Orang betul-betul yang bersama dengan Allah dan Rasul. Baru dah kuat. Baru kita masuk balik. Itu cara sistem je. Jadi
Jangan kita, maknanya nanti tak lama lagi sistem ni makin lama makin teruk sampai kita nanti dimasukkan digital dalam. Nak makan pun buat laporan dulu. Tak payah pakai duit. Dia dah pegang duit kita dah semua. Satu dunia. Jadi dah ada chip kat kita dah. Senang je. Nak makan kan kena lapor dulu. Terus dah tolak dah duit kita semua. Kalau tak ada chip ni tak boleh makan. Dajjal datang membawa makanan. Rasulullah kata Dajjal datang membawa makan. Dia kontrol makanan kita. Tahu tak? Kita dah leka lagi ingat Dajjal tak ada. Sistem Dajjal tu dah berjalan. Dan kita akan mengiyakan kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita tak belajar betul-betul ilmu tauhid daripada mursyid, daripada ahli Allah, daripada wali Allah. Kita tak akan nampak halusnya permainan-permainan Dajjal ni. Sihir-sihir Dajjal ni. Itu tadi. Jadi cara nak mengobati tidak lain. Kembalilah. Cari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Tauhid tu nanti akan datang. Tauhid ni yang tadi akan membunuh semua ni. Sebab kita nak terlampau banyak menyokong dia, jadi dia jadi kuat. Tapi bila kita pelajari tauhid, ilmu mengenal diri, mengenal Allah dengan mursyid yang benar-benar ahli Allah, maka sekali tak langsung kita keluar daripada kelompok najis tu tadi. Kalau tidak, kita ceramah berapi-berapi macam mana pun, minta maaf saya cakap. Tapi masih lagi kita duduk lagi dalam keadaan akuarium air najis yang dihidangkan kepada kita, dan kita pun suka diri kita dihidangkan dengan terreka. Jadi itu keluar daripada akuarium, daripada sangkar najis Yahudi itu tadi. Apa pun sistem perubatan, sistem pembelajaran, baik yang Islamik tak Islamik, sama je. Bukan mengarahkan kepada nak belajar universiti, nak Islam ni lah, nanti kau senang jadi dah besar, nanti jadi ustaz, senang cari duit. La haula wala quwwata. Nak belajar ni apa, pergi mana pun upah otak dia set. Pasal mak bapak dia cakap senang cari duit, nanti dah dapat pelajaran. Bukannya kita ajar, kau nak belajar ni, makin kau belajar nak, makin kau takut pada Allah, makin kau kenal Allah, makin kau rindu kepada Allah nak. Jangan lainnya nak. Lagi kau belajar nak, lagi itu yang dipesan. Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub pesan pada anak dia. Ketika sakaratul maut, Nabi Yakub kata, ma ta'buduna min ba'di nak. Apa yang kau nak sembah ta'buduna min ba'di bila nanti aku dah tak ada. Menunjukkan Nabi Yakub dah ajar anak dia. Tak lain apa pun pelajaran, apa pun hebat kau, tinggi darjat mana kedudukan kau pun, kau tetap ta'budu. Mengesakan Allah. Maka tu mudah. Kita sekarang bila orang tua nak meninggal, dia rasa macam nak pergi, nak nanti tanah, nak itu yang diutamakan. Bukan saya cakap itu tak betul. Tapi tak macam Nabi Yakub. Kalau orang betul-betul beriman pada aku, risau nak. Jangan kau ubah lagi nak. Abah nak begini. Peganglah. Kenallah diri, kenal Allah nak. Tetap juga mengesakan Allah. Di mana pun kau pergi, esakan Allah nak. Ini tak. Matakulu min ba'd. Bapak mati kau nak makan apa nak? Bapak risau. Ya Allah. Matakulu. Makan tadi. Yang kita pesan. Seolah-olah kita pesan kepada selain daripada Allah lah tu. Nyayalah kita. Kita tak sedar lagi dah sampai sekaratul maut nak pesankan dunia lagi. Tak kita pesankan kepada Allah SWT. Esakanlah Allah nak. Baru bapak lega nak. Tak? Kau duit banyak, kau kaya, kau macam mana pun bapak tak lega nak. Bapak nak kau ngesakan Allah, baru bapak lega nak. Ini yang bila mati tadi seseorang itu, maka 3 yang akan berterusan. Kan? Salah satu dia anak yang soleh. Anak yang soleh tu anak yang betul-betul kenal diri, kenal Allah lah, mengesakan Allah. Kalau dah pinjam riba dengan anak soleh, apa tu nama dia? Kan? Itu tadi. Kita nak ke anak kita ni ikut jejak langkah kita dah sedar, kita nak tak anak kita nak ikut sistem pinjaman
riba ni tadi yang Allah benci. Yang nanti bila mati anak kita, kita risau. Tak risau tu. Yang pesanan Nabi Yakub tadi. Dia dah selesaikan anak dia, maka tu dia ulang balik. Saya kata dia ingat yang balik lagi. Padahal dalam kehidupan dia masih sihat, masih hidup pun dia pesan dengan anak dia, amaliakan. Tetap mengikuti sistem Allah. Apa sistem Allah? 24 jam mengesakan Allah. Jangan ada rasa keakuan diri. Itu dia. Sistem Allah Ta'ala. Baru Allah Ta'ala utus Nabi SAW memudahkan sistem tu tadi. Tu Alhamdulillah. Ya. Kita ubahlah. Sebab apa? Ini sekarang kita nak memilih pemimpin. Kita akan disoal nanti. Jangan ingat mudah kita mengundi tadi, kita pilih. Alah, tak kisahlah pilih mana-mana. Kita akan ditanya nanti. Adakah kita yang kita pilih itu betul? Dia ciri-ciri dia mengesakan Allah, mengajak manusia mengesakan Allah. Kalau tak ada, berhenti, jangan undi. Ya Allah, aku tak nak undi. Sebab apa? Tak ada satu pun pemimpin aku yang mengajak kepada mengesakan Allah. Kita tak dipertanggungjawab. Tapi kalau kita salah undi, kita tak pilih yang mengesakan Allah, kita pilih kepada sistem-sistem Yahudi, teruk kita sekali masuk dalam lubang biawak dengan dia. Tak pasal-pasal. Jangan ingat mudah. Alang-alang, kita tengok tak ada, lebih baik kita tarik diri diam-diam, tak usah undi. Kita berjawab dengan Allah, kita dah ada jawapan. Sebab apa tak undi? Sebab ya Allah, gini, ya Allah. Sebab ni ya Rasulullah. Kita boykot, kita membenci dengan cara kita. Iaitu tak nampak ada sesuatu yang boleh bawa kita selamat mengesakan Allah. Sistem. Semua sistem orang lain. Penyangak dengan penyamun, kata Piramli. Kita pilih ini penyangak, pilih ini penyamun. Lebih baik tak usah pilih. Tapi kalau kita nampak yang lebih baik, rasa-rasa boleh, terserah. Tu jawapan masing-masing. Saya hanya bagi clue-clue. Ya. Sebab bagi saya, insya-Allah kita akan berjaya sekiranya kita teguh sentiasa buang keakuan diri dan mengesakan Allah. Allah sentiasa akan pimpin kita. Allah sentiasa memberikan kepada kita kalimat-kalimat suci dalam diri. Allah akan menaungi kita. Ya. Allah sentiasa selamatkan kita. Jangan risau. Yang risau kita ini rasa ada keakuan diri, berlomba-lomba merebut kepada keduniaan, harta, kedudukan. Sanggup. Nak pilihan rayanya sanggup macam-macam. Kedai tak pernah pergi, boleh pergi. Nak lobby diri dia tu tadi. Ya Allah. Orang macam ni kita nak bangkah dia, nak sokong dia. Nanti bila dia dapat, setahun kali nak datang kedai kita susah. Dia jenis macam tu manusia tu. Tapi manusia macam ni sekarang kita dah tak nampak pelik dah. Kita nampak macam biasa je, dia biasalah. Tu yang kata tadi. Dia dah bertukar. Manusia-manusia ni dia dah bertukar. Dah jadi tadi dia rasuk tapi tak sedar dia dirasuk. Kalau rasuk, dia sedar dia rasuk, dia akan betulkan. Tak salah, dirasuk tapi tak sedar rasuk. Melakukan syirik tapi dia tak rasa dia lakukan syirik kepada Allah. Itu kita dah bercampur jenis manusia begitu. Yang selamba je muka dia tu. Itu tadi. Tapi dia tak boleh tipu orang ahli Allah. Orang ahli Allah, dia ada kekuatan yang Allah bagi. Dia ada sesuatu pandangan yang special. InsyaAllah. Ya, kita terus duduk dalam keadaan ini. Sampai kita mati, kita minta pegang. Istiqamah terus. Ya. Tak ada istilah maknanya kita ni tewas. Istilah kita sentiasa berjaya. Sebab kita duduk di sini. Mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Tak ada mengagungkan manusia ke, tak mengagungkan diri kita ke, tak ada. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita minta pencerahan daripada Al-Fadil Ustaz Auza'i dan juga Syekh Latif dan Pak Lang kita, insyaAllah. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
الحاكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat mendengar pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Aziz, para guru, mursyid, awliya, arif billah ni rata-rata bercakap berkenaan dengan hal yang sama, iaitu tentang mereka ini membuka mata rakyat biasa, membuka mata orang awam supaya melihat. Dalil pun ada, mereka ini ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzuru binurillah. Mereka itu melihat dengan nur Allah. Banyaklah lagi, antaranya apa? Adalah lagi dari dalil yang lain. Salah satu daripada 1/46 kenabian, macam mana dah hadis tu menunjukkan kepada kita bahawa pentinglah untuk kita cari alim ulama ni. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran semua yang masih bertahan pada malam ini. Kebanyakan orang pada waktu begini sudah melabuhkan tirai, melelapkan mata. Alhamdulillah dapat hadir dalam majlis ini. Dan majlis pada malam ini ada beberapa orang yang minta tolong doakan. Majlis malam ini ditaja oleh Puan Zainab binti Noh yang ada sakit saraf, duduk di Melaka, minta tolong Allah sembuhkan, minta tolong doa sembuhkan, kesembuhan. Yang kedua, Pak Cik Hamidi yang minta doakan sihat. Yang ketiga, Hidayatullah yang minta supaya cawangan JNT dia yang baru dibuka berjalan lancar. Doakanlah supaya mereka itu hajat mereka dikabulkan. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhir zaman ini kita lihat dah banyak berlaku false flag. Bila bicara pasal Imam Mahdi sahaja, orang jadi tabu, orang jadi takut kerana banyaknya berlaku kesesatan. Ini yang dinamakan false flag. Jadi false flag ini yang berkaitan dengan Imam Mahdi ni banyak, antaranya seperti jemaah yang diharamkan oleh kerajaan dulu yang bernama Al-Arkam, false flag. Yang kedua, Bani Tamim, menanti-nanti Bani Tamim tapi tak muncul-muncul. Itu nama false flag. Akan tetapi sayang sekali empire mereka itu, empire ekonomi mereka itu dimusnahkan juga. Sedangkan betul kan akidahnya sudahlah kan. Itu false flag Imam Mahdi Bani Tamim banyak. Kemudian false flag negara Islam, iaitu ISIS, dibinakan false flag. Kemudian apa lagi,
false flag Al-Quran dan Sunnah, mencintai Al-Quran dan Sunnah. Ini kepala dia gerakan Harakah Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang ni base dia di Saudi Arabia. Akhirnya tak tahu orang boleh kata tak ketahuan apa jadi tak tahu dah lah ni. Nak jadi kata liberal tak liberal, nak kata hedonism tak hedonism, nak kata hedonism pakai jubah serban lagi, nak kata Islamik jadi apa nama liberal pula. Allahumma salli alaihi, tak tahu. Jadi kecelaruan identiti. Kemudian false flag mencintai Ahlul Bait. False flag mencintai Ahlul Bait itu diketuai oleh Syiah Rafidah. Ada negara pun kita tahu, iaitu Iran. False flag kecintaan kepada Ahlul Bait. Ini negara-negara besar ni. Tadi false flag kecintaan kepada Al-Quran Sunnah pun negara besar, ada kuasa nuklear, ada kuasa, ada persenjataan, ada negara, ada base, ada negara superpower, ada senjata, ada pesawat tempur. Begitu juga dengan Iran, ada kuasa atom, ada tenaga nuklear. False flag itu false flag cinta kepada Ahlul Bait. Tapi sebenarnya bukan. Mereka itu bukan hakikat cinta kepada Ahlul Bait. Kalau cinta kepada Ahlul Bait ni jiwa mereka dipenuhi dengan kemaafan, memberikan maaf, memang sifat mereka. Dan tidak ada dendam. Ahlul Bait, para awliya ini tidak ada dendam, tidak ada benci kepada sesiapa pun. Bila kita sebut orang-orang tertentu false flag bukan benci. Kita tak boleh benci kepada sesiapa pun. Kalau kita sebut nama orang tertentu pun, bukan benci kepada zat dia, bukan benci kepada nama dia, bukan benci kepada rupa dia, bukan benci kepada orang dia, tetapi benci kepada otak dia. Kerana otak dia tu sudah ada sedikit kekeliruan ataupun izm yang jahat. Tapi diri dia tetap adalah merupakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita kasih, kita cinta. Cuma otak dia yang tak berapa betul itu. Peranan kita lah. Allah nak tengok macam mana kita menggayakan false flag ini, untuk macam mana kita, cara kita, uslub kita, kasih sayang kita, macam mana nak perbetul perelok balik. Tu yang Allah uji kita di situ. Jadi false flag ini sebenarnya adalah benda benar. Apabila timbul benda benar nanti, benda itu sudah kacau bilau, kerana sudah ada dia punya false flag dia. Bila nanti timbul Imam Mahdi yang sebenar, orang takut, sesat. Ini Imam Mahdi ni Arkam punya hal jauh. Bila timbul lagi ni, Bani Tamim yang sebenar, ini bahaya. Ini semua ni sesat. Bila timbul nanti daulah Islamiah sebenar, ini semua ISIS. Bahaya ni semua. Tak boleh kita dekati benda-benda macam ni. Nanti jadi ISIS, ekstremis. Bila seruan yang sebenarnya mencintai Al-Quran Sunnah, bahaya, ini Wahabi. Bila timbul seruan yang sebenar, bukan false flag, tapi sebenar, cintalah kepada Ahlul Bait, ini bahaya, Syiah. Jadi inilah semua betapa halus perancangan blok Dajjal merosakkan hal yang sebenar, yang asliah dia, yang original dia merupakan salah satu daripada ajaran Islam, yang merupakan doktrin Islam, yang merupakan semua benda ini ada nas dia. Kecintaan kepada Ahlul Bait ada nas yang soreh, mencintai Al-Quran dan Sunnah. Memang lagi ada jelas nas yang soreh. Imam Mahdi, Bani Tamim, Dajjal, itu semua wujud sebagai iman kita kepada hari akhirat. Ada nas dia, ada dalil dia, ada sandaran dia. Begitulah dia fitnah yang berselirat di akhir zaman ini. Fitnah yang kata hadis
Sayyidina Hanzalah meriwayatkan fitnah yang bagaikan tikar yang dianyam. Fitnah tu sudah lagi tidak mengenali siang dan malam, berselirat-selirat. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, di alam buntu ini, sebagaimana Tuan Guru Ustaz Aziz tadi kata, hendaklah kita bersolawat sentiasa. Solawatlah yang menjadi kita punya nadi itu untuk teruskan kehidupan di alam, di dunia yang penuh dengan fitnah. Malangnya kita berada di zaman ini. Bertuahnya kita berada di zaman ini. Dua-dua boleh pakai. Malang pun ya, bertuah pun ya. Allah. Ada orang yang malang duduk di tengah-tengah gelodah ini. Ada orang-orang yang beruntung duduk di era ini. Ada. Mudah-mudahan ahli selawat, ahlillah, ahli sunnah wal jamaah menjadi kalangan orang-orang yang bertuah duduk di era yang penuh dengan fitnah ini. Mudah-mudahan kita dikenang oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ikhwani, sebagai ikhwani yang telah ditangisi oleh Rasulullah SAW lebih daripada 1400 tahun yang lampau. Telah awal-awal lagi mengalirkan air mata rindu kepada kita. Inilah dia ikhwanku, tak pernah tengok diri aku, tapi kecintaan kepada diriku luar biasa, kata Nabi. Berbangga di hadapan para sahabatnya. Inilah dia ikhwan. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ikhwan Nabi Muhammad. Ukirkanlah nama kami ya Allah dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah segala dosa kami, keculasan kami, kemalasan, kelengahan, kelengai kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, doakanlah kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terlebih dahulu setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia hidayah, taufik, petunjuk dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dapat bersama dalam majlis mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, majlis mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu majlis menegakkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 jam dan di dalam setiap keadaan dan di dalam setiap masa. Kita sentiasa mentauhidkan, membesarkan dan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis kita memperbanyakkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat ke atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak usahakan supaya kita nak hilangkan keakuan diri. Supaya apabila kita hilang keakuan diri dengan kalimah la ilaha illallah, kita nafikan dulu
baru kita isbatkan Allah SWT. Nafikan diri kita. Kita tak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita sampai ke sini, kita kata dengan kenderaan aku yang sampai ke sini, maka kita telah ada keakuan diri. Dengan kesihatan aku yang sampai ke sini, maka ada keakuan diri. Jadi kita kena buang Allah SWT yang menyampaikan kita. Allah SWT yang bagi segala-galanya, kesihatan, kekuatan, kudrat, semuanya daripada Allah SWT. Jadi Allah kata, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu jadi seperti orang yang melupakan Allah SWT, maka Allah akan lupakan kamu. Mereka termasuk orang-orang yang fasiqun. Na'udzubillah. Jadi kita nak usahakan itulah. Di bulan Maulud Nabi SAW ini, bukan saja kita bulan ni, tapi 24 jam dan setiap masa kita nak sambut kelahiran Nabi SAW. Dan kita nak usahakan, kita mentauhidkan Allah SWT juga 24 jam, setiap keadaan dan setiap masa. Jadi di atas kelalaian, macam Ustaz kata tadi, kelupaan, kealpaan tu kita minta ampun. Minta Allah SWT sentiasa membimbing kita, memberi hidayah petunjuk kepada kita. Wa taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Di mana baginda Rasulullah SAW sendiri pun mengakui, baginda sendiri pun tak dapat buat sesuatu pun tanpa taufik, tanpa hidayah, tanpa pemberian kurniaan daripada Allah SWT. Jadi yang itulah sedikit daripada saya pada malam ini. InsyaAllah saya tangguhkanlah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa bil fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam yang mulia ini. Malam yang dikatakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak lain kita kena menafikan keakuan diri kita. Seperti mana yang diceritakan oleh Ustaz tadi berkenaan dengan berselawat, yang sebenarnya selawat, indahnya berselawat dalam keadaan tak ada keakuan diri. Macam mana kita nak rasakan? Itulah kenikmatan yang sebenar-benar. Nikmat yang tak dapat nak diceritakan sebenar-benar dalamnya cerita yang sebenar-benar nikmat tadi tu. Kita nak nyatakan, macam Ustaz cakap tadi, kita duk hadirkan Rasulullah SAW untuk kita berselawat. Tapi yang lebih besar lagi itu, rupanya kita baru Allah Ta'ala buka kan, rupanya berselawat tu dalam keadaan tak ada keakuan diri, itu yang lebih nikmat. Dia hadir juga sebenarnya, tapi bila kita merasakan dalamannya, siapa yang dikatakan berselawat tadi tu, dia asyik pada diri dia, berselawat atas diri dia, itu betul-betul nikmat yang dapat, nikmat yang dikatakan tak dapat nak ceritakan dalam tu lah, dalam tu. Maknanya dia dah menjumpai penjaga istana kat dalam tu, Nur Muhammad, Sirullah Nur Muhammad tadi tu. Yang sebenarnya itulah kita sama-sama kita nak bawakan selawat ni. Sebenarnya ramai mana pun selawat, tetapi ada seorang yang berselawat tu dalam keadaan tak ada keakuan diri, maka bergetar semua. Bergetar semua. Walaupun tidak tidak difahamkan oleh Allah SWT, tapi ada seorang ke dua orang ke yang bawa benda ni, pasti insya-Allah keluarga dia, tempat dia dapat barokah yang Allah Taala bagi. Itu sebenarnya kesedapan tu. Sebenarnya kita nak cakap macam mana pun tak tahu, tapi itulah hadirnya Rasulullah di mana-mana saja sebenarnya. Kalau kita dapat benda ni, kita hadirnya Rasulullah tu hadir di mana-mana je sebenarnya. Sampai dapat diceritakan sedikit demi sedikit lah kan. Saya ni dah sampai tahap lalai dah kan, tapi saya tak tahu, saya terkeluar perkataan sampai terkeluar perkataan, kita nampak Rasulullah kat mana-mana je. Saya tak tahu, saya boleh cakap macam tu, saya tak tahu kenapa. Saya nak cakap lebih-lebih pun saya tak boleh nak cakap dah.
Kan sampai inilah tahap saya memang tahap dah lalai dah, tapi alhamdulillah Allah Taala bagi kefahaman di sisinya sampai saya terlepas cakap saya jumpa Rasulullah kat mana-mana aja. Itu nak katakan kesedapan. Saya nak bagi semangat dekat orang pendengar ni macam mana berselawat dalam keadaan yang tak ada keakuan diri tadi tu. Kalau dia rindu dengan Rasulullah SAW, ini yang sebenarnya dibuat. Ini yang sebenarnya kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Kesedapan tu macam saya cakap tadi lah, bukan nampak Rasulullah lagi. Nikmat ni tak dapat bersama dengan Allah Ta'ala tadi. Macam mana saya nak ceritakan? Kan? Kadang-kadang naik motor pun boleh menangis tu. Kan? Naik motor tu, saya malah saya tak nak cerita banyak lah bab-bab ni, tapi itulah, itu yang saya boleh ceritakan. Kalau nak cerita kawan-kawan saya yang nak tahu cerita saya ni, PM tepi lah, senang cerita. Telefon lah saya, nanti saya boleh ceritakan sikit lah. Kan? Jadi itulah yang sebenarnya saya nak cakapkan. Jadi amaliahkan dalam kehidupan harian supaya kita dapat benar-benar berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkehidupan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lain, dialah yang Maha Esa. Sebab Rasulullah nak dikatakan Nur Muhammad ni adalah sifatullah Subhanahu sifatullah. Perangai Allah tadi yang Ustaz cerita tadi kan. Dia buka kupaskan cerita ni. Jadi tak lain, Nur Zat Allah, Esa. Tak lain. Jadi itulah kita dalam perjalanan proses kita membuat satu yang dikatakan 7 yang berulang ni, itulah la hayyun la alimun dan sebagainya tadi tu. 7 yang berulang tadi tu. Kita buat tu dalam keadaan ni tidak ada la semua kan. Yang Syekh Abdul Qadir Jalani ni pecahkan 7 sifat yang berulang tadi tu. Dia buat ni sampailah kepada selawat pun dia tak ada keakuan diri dia. Baru yang dia kata kesedapan yang benar-benar nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi itulah pencerahan yang Ustaz beritahu, yang Ustaz bagi nasihat di atas segala apa yang perlu kita tinggalkan. Sebab apa kita tersangkut, itu sebab itulah. Di antara sebab itulah saya pernah bertanya tentang Ustaz tentang bagaimana kita nak dululah saya terjerumus dulu macam bagaimana kita nak buang benda ni. Tak apa, minta Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana caranya. Contohnya kita buat pinjaman kita buat SB ke ataupun koperasi ke yang nak dapat orang kata dividen ni kan. Macam mana cara dia? Kalau saya dulu koperasi kan, koperasi dapat dividen setiap tahun, saya ambil tapi saya zakatkan di situ. Untuk membersihkan segala apa yang ada lah. Jadi dapat keberkatan di situ. Tetapi dah bila setahun ke tahun, saya cakap dalam diri saya, why not saya berhenti je koperasi tu sampai bersih, Allah Ta'ala bersihkan. Jadi daripada koperasi ni lebih daripada bank lah sebenarnya, teruk lagi lah sebenarnya. Jadi why not saya habiskan benda tu, saya berhenti, dan duit yang saya dapat sikit tu saya zakatkan dan saya bersih. Tapi alhamdulillah petunjuk tu Allah Ta'ala bagi cara macam mana, sampai kawan-kawan saya terkejut, rugi engkau berhenti koperasi tentera. Ni saya terlepas cakap tentera pula. Sebenarnya saya malah nak cakap teruk lagi sebenarnya. Saya cakap kau nak cakap apa, rugi apa punya? Saya tak rugi kalau saya jauh dengan Allah. Itu saya cakap. Orang yang faham, kawan-kawan yang saya yang faham, yes, dia faham, dia buat, alhamdulillah, bagus kan. Tapi saya dah dapat nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kalau sahabat-sahabat, abang-abang yang nak ikut cara ni, insya-Allah buatlah, kita akan dapat kemanisan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cakap apa lagi? Itu je lah. Sebelum saya bersara ni pun saya dah cakap dengan kawan-kawan saya kan. Dia kata saya rugi. Tak, aku tak rugi, tapi aku manis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak rugi pun, malah aku lebih yang dikatakan dapat kemanisan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya nak ceritakan. Nak ceritakan macam mana kalau orang dah ni kan, yang terima alhamdulillah kan. Tapi saya tak rasa rugi kalau saya lupa Allah. Itu dia sebenarnya. Insya-Allah sama-sama kita bawa benda ni dalam kehidupan harian kita agar kita tak terjerumus dengan yang Ustaz cakap tadi, tak terjerumus dengan riba dan sebagainya lah, sistem-sistem yang ni. Saya pun nak minta, mungkin ada lagi benda yang tak lepas. Jadi kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala
termasuklah hutang-hutang kita ke apa, kita akan minta Allah Ta'ala akan bagi jalan. InsyaAllah. Itu yang saya dapat. Allah Ta'ala bagi sedikit demi sedikit untuk memudahkan segala urusan saya, Alhamdulillah. Sampai ke hari ini, insyaAllah. Tapi ke depan tu saya, yang penting ke depan ni saya tak tahu. Ke depan ni, kalau tak dengan Engkau ya Allah, aku lagi risau ya Allah. Itu yang patut kita risaukan, insyaAllah. Allah Ta'ala akan atur kehidupan kita secara yang Allah Ta'ala aturkan, insyaAllah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, sahabat kita, teman-teman kita semua tadi, yang apa dia ucapkan, semuanya berasal daripada khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan suci, kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Tak lain nak mengajak kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri, cukup sempurna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keberuntungan dengan sebab Muhammad. Dengan sebab Muhammad yang awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Muhammad Nur Muhammad itu. Ya. Kebersamaan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau kita tahu kemuncaknya adalah kebersamaan. Kebersamaan itu tidak akan mati. Tetap kekal kebersamaan tu apabila kita di dunia lagi, kita merasakan bersamaan rasa dengan Allah dan Rasulullah SAW, maka itu menunjukkan akan kebersamaan kita di alam barzah dengan siapa yang kita cintai di dunia ini. Dengan siapa kebersamaan kita? Maka Allah mengatakan tadi, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu wasida. Siapa nak bersama dengan dia walau telah wafat, sidawal. Bersedialah menikmati. Nikmat itu adalah tak ada. Mati itu baru nikmat. Maka itu mati, sida wala kufar, keluar, buang daripada kufar, menikmati Rabbik. Bersamaan dengan Allah aja yang ada ke dunia ni. Kita rasakan Allah tak ada keakuan. Itulah tadi kebersamaan. Maka bila kita wafat nanti di alam barzah, dibangkitkan kita di alam barzah, digaibkan kita bersamaan dengan Allah Subhanahu. Sebab di dunia lagi dah gitu sifatnya. Itu tidak boleh diselewengkan atau ditipu, dibayar tak. Ahli politik boleh dibayar, boleh ditipu, siapa-siapa. Tapi ini kebersamaan kita dah terbiasa dianugerahi oleh Allah di dunia lagi. Walaupun Rasulullah telah wafat 1400 tahun lebih, tapi rasa kebersamaan itu yang dianugerah rahmat daripada Allah menyebabkan kita bersalawat lagi rindu, lagi bersamalah kita. Ada sahabat tanya pada Rasulullah SAW, kedudukan aku nanti bagaimana dengan kau? Apa yang kau rasakan kat dunia ini, itulah yang akan dapat nanti di sebalik akhirat nanti. Itu yang dijawab Rasulullah. Maknanya kalau kita di dunia lagi, kita tak boleh tipu. Kebersamaan kita selalu berserasakan dengan mengesakan Allah dan Rasulullah SAW itu kita jadikan sesuatu kekuatan, semangat rohani kita, hinggakan kita lebur, kita jadikan diri kita ini sifatullah Muhammad tu tadi. Kita menyuruh, mengajak manusia mengesakan Allah. Kebersamaan itu yang mahal anugerah daripada Allah, rahmat Allah. Beruntung kita. Tak ada keuntungan yang lebih besar. Bahawa di dunia lagi Allah dah menyatakan inna fatahna laka fathan mubin. Maka itu mari sama-sama kita, pendengar-pendengar YouTube, as-sidda walal kufar. Di sebalik kita bertungkul lumus, membuang riba, membuang perkara-perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala terhijab disebabkan perkara yang kita lakukan, maka cepatlah
Kemanisan ni, kebersamaan dengan Allah dan Rasul tu tak dapat nak diucapkan. Syurga dan neraka pun, syurga dan seisi-isinya pun, dan tingkatan tinggi mana pun syurga, tak dapat menandingi kenikmatan berada di sisi tenggelam dalam keadaan lautan tauhid, kemanisan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat kita nak ucapkan. Jadi cepatlah Allah Subhanahu wa taala dah menyeru kita dah. Sampai Allah tu nyeru kita dah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Buangkanlah riba, buangkanlah perkara-perkara yang merosakkan diri kita sendiri, menzalim ni. Kembali. Allah dah panggil kita kembali. Buang semua. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allazi, buang, kosongkan semua, kosong, melulu kepada Allah demi wajah Allah. Jangan ada lagi nak sesuatu lagi yang lain, melainkan demi wajah Allah. Itulah hala tujuan sebenar hidup kita, insya-Allah. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala dah memberi ingat kepada. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa ingin dicintai oleh aku, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih. Awal wa akhir wa zahir wa batin, syariat dia, tarikat dia, hakikat dia, wal ma'rifat. Ikuti dia. Pasti Allah tak mungkin janji engkau akan dicintai. Bila engkau mengikuti Rasulullah kerana cinta pada Rasulullah, maka engkau akan dapat cinta Allah. Dan bila engkau cinta, berzikir, ingat kepada Allah, lebur diri engkau kepada Allah, fana, engkau dapat Allah dan juga Rasulullah pun menyintai engkau. Dua kembaran ni. Kita cinta kepada Allah, berzikir sampai lebur, tak ada keakuan diri, Rasulullah pun cinta kita. Dan kita berselawat banyak-banyak, cinta kepada Rasulullah SAW, asyik kepada Rasulullah hingga hilang keakuan diri kita. Kita berselawat betul-betul tenggelam seperti Allah, maka dicintai Allah dan Rasul juga. Jadi tak terpisah. Kita cinta mana-mana pun, pasti akan dapat kedua-dua cinta ni tadi. InsyaAllah sama-sama kita rebutlah peluang ini. Allah menganugerahkan rahmatnya kepada kita yang ini. Jangan selain daripada ini. Selain daripada ini adalah kebatilan, najis, tidak suci, tak seronok. Ini asliyah, ini yang seronoknya. Tak dapat kami nak ucapkan. Ya, insya-Allah. Nabi pun tak dapat nak ucapkan macam mana nikmatnya dengan Allah. Tak dapat nak ceritakan. Tenggelam. Sahabat suruh ceritakan. Setiap kali nak cerita tak boleh. Tak tahu nak cakap nikmatnya tadi dengan Allah tadi. Lebur dengan Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Dan banyak lagi, bukan Isra Mi'raj tu peristiwa tu bulan Rajab aja. Dan bulan-bulan lain pun Rasulullah SAW sentiasa Isra wal Mi'raj. Perkara cerita Isra wal Mi'raj ni panjang. Ada yang cerita dari sisi zahir, ada yang ceritakan dari segi batin. Allah tu awal, akhir, zahir, dia boleh ceritakan semua. Alhamdulillah. Nanti saya tak nak panjangkan lagi. InsyaAllah saya akan pulang ke Kuala Lumpur balik besok pagi pukul 8.30 kapal terbang, insyaAllah. Sama-samalah kita amaliyahkan. Tak ada yang lebih penting bagi saya, harapan saya untuk saya menjadi bangga adalah maknanya siapa-siapa pendengar-pendengar YouTube terus mengesakan Allah, terus mengesakan, leburkan diri, teruslah berselawat. Jangan putus-putus dalam pada kita menghilangkan keakuan diri, kita berselawat. Kemanisan dia tadi kita dapat langsung, nyata, jelas daripada Allah. Allah tidak pernah mungkir janji. InsyaAllah sama-sama kita. Sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Maulaya salli wa sallim daiman abadan la habibika khairil kullihim wal habibul ladzi kulli awlil minal akhwari muqta
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. الله